untuk belajar. Okey, jadi cikgu mulakan kelas boleh ke masing-masing? Boleh ke cikgu nak mulakan kelas kita? Boleh. Okey, Amar RSG boleh ke? Kenapa termenung tu? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing untuk yang beragama Islam kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi ramai dah exam. Selalunya bila kita dah exam akhir tahun ni kita rasa macam dah kosong dah, tak perlu belajar dah. Cikgu kalau sebagai diri cikgu, cikgu menasihati janganlah struggle sangat. Ada juga student cikgu struggle. Aku nak belajar terus form 2. Form 2 apa bab dia? Aku nak belajar, aku nak habiskan terus sampai 13. Tak perlu nak struggle sangat. Kita hidup ni kita chill, kita relax. Tapi selagi kita ikut pace yang betul, insya-Allah boleh. Okey, dan kita tak bolehlah relax sangat. Jadi bila kita relax sangat, benda tu akan buat kita dalam keadaan selesa, hanyut. Tiba-tiba SPM. Itulah keadaan yang berlaku terkini. Okey. Jadi kita dah nak teruskan dah kepada kelas kita. Okey semua, cikgu nak teruskan boleh ke? Boleh. Tak dengar suara. Boleh ke? Mana suara orang ni? Tak dengar pun. Boleh ke cikgu nak teruskan ni? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu mula sharekan skrin. Masing-masing get ready lah nak hantar jawapan apa yang cikgu nak minta nanti ni. Okey, jadi inilah apa yang kita nak belajar. Iaitu teorem Pythagoras. Boleh nampak ke skrin cikgu share? Okey, baik. Okey, bab 13 bila cikgu bercakap tentang bab 13 adalah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni apa? Teorem Pythagoras ni dia punya fungsi, dia punya tujuan. Satu je tujuan dia. Dia tak ada tujuan lain pun. Tujuan bagi teorem Pythagoras adalah mencari panjang sisi. Ni salin tahu ni tahu. Mencari panjang sisi. Panjang sisi apa dekat sini? Okey, tujuan dia satu je. Tujuan dia satu je. Dan panjang sisi bagi bentuk. Bentuk dia pun satu je. Bentuk yang difokuskan hanyalah bentuk segitiga bersudut tegak. Itu je. Tak ada bentuk lain. Segitiga bersudut tegak. Ni dia. Segitiga bersudut tegak. Dia tak ada bentuk lain. Dia tak ada bentuk petak. Dia tak ada bentuk bulat. Dia tak bentuk trapezium. Bukan bentuk lelayang. Satu je bentuk dia iaitu bentuk segitiga. Dan dia spesifik lagi adalah pada segitiga yang bersudut tegak. Apa tu segitiga bersudut tegak? Segitiga bersudut tegak ni, segitiga, itulah kan. Segitiga bersudut tegak, macam mana kita nak kena kenal segitiga bersudut tegak? Segitiga bersudut tegak adalah satu bentuk segitiga, satu bentuk segitiga yang mempunyai 90 darjah. Jadi dekat sini ada sudut 90 darjah. Jadi kalau kita nak kenal mana segitiga bersudut tegak, segitiga kita ada sudut 90 darjah. Nak kenal sudut 90 darjah macam mana? Dia petak macam tu. Ini adalah 90 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita nak masuk kepada kita punya teorem Pythagoras. Perkara pertama cikgu nak ajar kamu malam ni
Cikgu dah terangkan dah kenapa kita belajar teorem Pythagoras dekat sini. Kita belajar dekat sini adalah cara nak cari panjang sisi bagi bentuk segitiga bersudut tegak. Itu je. Itu je untuk teorem Pythagoras. Okey, jadi kita nak masuk kepada pengisian kelas kita. Pengisian kelas kita adalah mencari hypotenuse. Hypotenuse ni bukan hipotenuse, bukan. Hypotenuse ni adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjang. Jadi ini adalah hypotenuse. Apa tu sisi terpanjang? Okey, maksudnya kita bercakap tentang segitiga. Segitiga dia boleh jadi dia ada 3 jenis sisi. 3 panjang sisi. Sisi yang pertama cikgu cakap sisi A. Sisi yang kedua cikgu cakap sisi B. Sisi yang ketiga adalah sisi C. Jadi sekarang ni cikgu nak cari hypotenuse. Hypotenuse tu apa? Sisi yang terpanjang. Cara nak kenal hypotenuse ni macam mana? Cara nak kenal sisi terpanjang ni macam mana? Ada satu je kaedah dia. Cara dia adalah kita tengok kedudukan sudut 90 darjah. Kedudukan bagi sudut 90 darjah. Itu step pertama kita. Ini adalah step pertama kita. Okey, jadi 90 darjah kita dekat sini. Mana hypotenuse dia? Hypotenuse tu dia berada bertentangan ataupun berhadapan dengan sudut 90 darjah. Jadi hypotenuse kita tengok 90 darjah kita, yang panjang duduk depan bagi sudut 90 darjah, itulah sisi terpanjang. Jadi untuk situasi ni, C itu adalah hypotenuse, sisi yang terpanjang. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Khalif, jelas ke Khalif? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi dalam mencari hypotenuse kita buka balik kita punya ni. Okey. Jadi berdasarkan penerangan cikgu tadi, kita akan buat 3 soalan. Cumanya soalan A, cikgu akan tunjukkan dia punya contoh. Okey, daripada penjelasan tadi kita akan cuba buat soalan di hadapan, iaitu cikgu akan mulakan dengan soalan A. Soalan A, B, C dekat belah bawah ni adalah untuk mencari hypotenuse. Mana satu hypotenuse dia? Maksudnya dia minta apa? Hypotenuse dekat sini. Hypotenuse dekat sini adalah mencari sisi terpanjang. Daripada A, mana sisi terpanjang dia? Cara dia yang macam cikgu tulis dekat sini. Step pertama, cari sudut 90 darjah. Okey, ini adalah sudut 90 darjah. Okey, step pertama jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, step kedua, kita tengok yang duduk depan sudut 90 darjah. Ini 90 darjah kita, sisi depan yang berhadapan dengan 90 darjah, itulah hypotenuse. Itulah sisi yang paling panjang. Jadi dekat sini, nama dia apa? X, Y. Jadi kita tulislah X, Y. Habis. Okey, jadi sekarang kamu kena buat apa? Daripada contoh yang cikgu tunjuk dekat soalan A, cikgu nak kamu semua cari hypotenuse. Cikgu nak kamu semua cari sisi terpanjang bagi soalan B dan soalan C. Okey, boleh buat lepas tu dan hantar dekat WhatsApp cikgu. Okey, buat dan hantar dekat cikgu. B dan C.
Okey, betul tak cikgu? Okey. Oh, dia kena ada satu je tahu jawapan. Satu je jawapan. Kena ada satu je tahu jawapan. Dia tak boleh ada dua. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, tepat pukul 8.48 cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Wow, terus keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Pandai. Ni mesti ingat lagi cikgu ajar ni. Bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi dekat sini tak dapat. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kamu kena faham. Kamu kena faham. Cikgu nak mula terang boleh ke? Cikgu nak dengar suara sikit boleh ke? Okey, boleh ke cikgu nak mula buat soalan B dan C? Boleh, boleh, boleh. Okey, baik. Okey, hipotenus ni dia bukan hipotenus satu sisi terpanjang satu. Hipotenus ni maksud tu sendiri adalah sisi yang paling panjang. Itu dia, itu cara dia. Jadi kalau dekat B ni, kalau kita nak cari sisi yang paling panjang, kita nak cari sisi yang paling panjang. Kita tengok dulu dekat mana sudut 90 darjah dia. Okey, ini adalah sudut 90 darjah dia. Lepas tu kita nak buat apa? Kita tengok yang duduk depan sudut 90 darjah. Okey, jadi depan dia adalah RQ. Jadi inilah sisi yang paling panjang daripada R ke Q. R, Q. Kalau siapa-siapa tulis QR pun betul, tak ada masalah. Selagi maksud kamu sama, iaitu itulah dia sisi paling panjang untuk B. Boleh ke semua untuk B? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula dekat C. Okey, mula-mula sekali bila nak cari hipotenus, cari dulu sudut 90 darjah. Okey, ni sudut 90 darjah dia. Lepas kita dah jumpa sudut 90 darjah, kita tengok yang berhadapan dengan dia. Jadi berhadapan dengan dia sekarang adalah LJ. Kamu boleh tulis LJ ataupun kamu tulis JL pun betul. Maksudnya kamu terbalikkan saja. Sebab apa? Sebab itu menandakan sisi yang sama. Jadi ingat sisi terpanjang ada satu je. Tak boleh ada dua. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh, boleh. Okey, baik. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada kita punya membuat teorem Pythagoras. Kita nak buat kita punya teorem Pythagoras. Kalau kita nak buat kita punya teorem Pythagoras, kita kena dapatkan dulu sisi paling panjang dengan betul. Kalau kamu dapat sisi yang betul, maksudnya kamu boleh keluarkan teorem Pythagoras dengan betul. Contoh, kita ambil contoh ABC ni je. Kita ambil contoh ABC ni je. Kita tak pergi lagi kepada yang belah bawah tu. Okey, soalan A. A ni mana teorem Pythagoras dia? Okey, tengok betul-betul. Teorem Pythagoras pada soalan A, sisi yang paling panjang kita dah keluarkan dia XY. Okey, XY. Sama dengan dekat sini kamu boleh ambil je XZ dengan YX. XZ tambah YX. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu sahaja cara nak keluarkan teorem Pythagoras. Cikgu, pening juga. Pening cikgu tunjuk dekat muka surat ataupun dekat belah bawah dia. Cikgu tunjuk AB. Kamu akan buat CDE Okey, tengok betul-betul. AB. AB.
Okey, dekat sini dia minta hypotenuse, maksudnya sisi terpanjang, sisi yang paling panjang. Jadi kalau kita nak tengok sisi yang paling panjang macam mana? Ini sudut 90 darjah dia, yang duduk depan dia ni iaitu XZ adalah dia punya hypotenuse. Lepas kita dah dapat sisi paling panjang, kita nak kena keluarkan pula dia punya teorem Pythagoras. Kita nak kena keluarkan pula dia punya teorem. Macam mana kita nak keluarkan teorem? Sisi terpaling panjang tu mesti duduk sorang-sorang. X, Z dia duduk sorang-sorang. Sama dengan kamu tambahkan lagi baki dua sisi. Jadi sisi pertama X, Z, Y. Kamu nak buat Y, Z boleh, Z, Y pun boleh. Tak ada masalah. Okey, cikgu buat Y, Z. Tambahkan lagi satu baki Y, X. Tambah Y, X. Ini dia cara dia. Kemudian, step yang terakhir adalah kita buat semua kuasa 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu je dia punya teorem Pythagoras. Okey, cikgu akan pergi pula penerangan kepada contoh nombor 2 iaitu B. Mula-mula sekali kita cari dulu hypotenuse dia, sisi yang paling panjang. Okey, ini adalah 90 darjah. Ini adalah 90 darjah. Sisi paling panjang adalah berhadapan dengan 90 darjah. Ada 5. Maksudnya kamu letak nombor 5. Jadi bila kamu dah dapat 5, kamu letak 5 tu duduk sorang-sorang. Kemudian ambil lagi baki dua sisi. Sisi pertama 3, sisi kedua 4. Ikut kamulah, kamu nak tulis 3 tambah 4 atau 4 tambah 3, jawapan dia sama sahaja. Jadi kat sini cikgu buat 4 tambah 3. Step terakhir, kuasa 2 kan semua. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah dia teorem Pythagoras untuk soalan A, B. Jelaskan semua? Boleh faham? Boleh, boleh. Okey, bagus. Okey, daripada soalan AB, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan C, D, E. Keluarkan dia punya hypotenuse, lepas tu keluarkan dia punya teorem. Okey. Cuba buat soalan C, D, E. Cikgu tunggu. Jangan risau, jangan risau. Kita akan bincangkan bersama. Okey, dahsyat hantar kat cikgu kan? Cikgu check. Okey, bagus. Pandai. Okey, buat. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Senang je kan? Jadi, kena dulu mahir nak selesaikan soalan ni. Baru kita boleh proceed kepada yang seterusnya. Leksa dapat buat tak ni, Leksa? Ni dah Leksa. Wan Alisha dapat buat ke Wan Alisha? Dapat. Dapat. Darwisi dapat buat ke? Boleh, boleh. Boleh. Okey. Oh, ya ke? Betul tak cikgu? Ya, pandai. Oh, ini kelesa. Berubah lagi DP-nya. Okey.
Okey, jadi cikgu bagi masa 1 minit lagi. 1 minit lagi. Tepat pukul 8.58, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Ingat, step ni kalau kamu sangkut, kamu akan makin susah, makin susah, makin susah. Jadi betulkan step pertama, betulkan langkah yang pertama supaya langkah yang seterusnya kamu tak belok. Okey, jadi sekarang habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan selesaikan. Kita sekarang ni kita nak buat dia punya teorem Pythagoras. Okey, yang dah siap boleh hantar kat cikgu. Yang masih belum siap boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Hypotenuse. Cikgu proceed kepada soalan C. Hypotenuse. Cara dia adalah kita tengok sudut 90 darjah. Ini sudut 90 darjah. Ini sudut 90 darjah. Ini sudut 90 darjah. Jadi depan sudut 90 darjah dia ada 13. Kita letak 13. Depan sudut 90 darjah kita ada C. Kita letak C. Depan sudut 90 darjah kita ada 17. Kita letak 17. Itu dia hypotenuse. Ada orang tak faham hypotenuse tu apa? Hypotenuse ni adalah sisi yang paling panjang. Okey, jadi habis dah. Okey, kita nak buat dia punya teorem. Masing-masing boleh tengok kita nak buat dia punya teorem. Jadi kita ambil kita punya hypotenuse, sisi yang paling panjang tu duduk sorang-sorang. Contoh 13 bagi dia duduk sorang-sorang sama dengan. Jadi dalam segitiga sekarang kamu dah ada satu sisi. Ada lagi baki dua sisi. Mana? Sisi pertama, sisi kedua. 12 dengan 5. Jadi kamu boleh je letak 12 tambah 5 atau 5 tambah 12, ikut kamu. Betul je dua-dua tu. Okey, jadi kat sini cikgu letak 12 tambah 5. Teorem ni tak lengkap, kita belum selesaikan lagi. Teorem mesti ada kuasa 2. Jadi kita letak kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu adalah jawapan untuk soalan C. Habis. Jelas ke penerangan cikgu untuk soalan C? Boleh faham semua? Boleh, boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan D. Kita pergi pula kepada soalan D. Kita nak keluarkan dia punya teorem. C tu dia duduk sorang-sorang. C tu dia paling panjang. Bila dia paling panjang, dia duduk sorang-sorang. C sama dengan, kita tengok lagi dua sisi. Dua baki sisi, kita ada A dengan B. Ikut kamu nak buat A tambah B atau B tambah A, dua-dua betul. Jadi kat sini cikgu buat A tambah B. Lepas tu buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Habis kat situ. Akhir sekali E. Sisi paling panjang 17. Kita dah ada 17. Yang paling panjang duduk sorang-sorang. Lepas tu kita ada baki lagi dua sisi, 8 dengan 15. Jadi dekat sini kita letak 8 tambah 15. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kalau kamu buat 15 tambah 8 pun betul. Tak ada masalah. Jadi inilah jawapan untuk C, D, E. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, habis. Habis. Sekarang teorem tu kena betul, barulah kita boleh nak mengira. Kita nak masuk mengira dah sekarang. Kita nak kira, kita nak cari panjang sisi. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat belah bawah. Okey, cikgu akan tunjukkan bahagian example dulu. Cikgu akan tunjukkan bahagian example. Okey, jadi dekat bahagian example dekat sini, kita nak mencari berapakah panjang sisi bagi P. Maksudnya panjang sisi P. Kita nak soalan ni sekarang, kita nak cari berapakah panjang yang warna merah ni. Okey, jadi kamu kena ingat, bila soalan tu minta panjang,
pada bentuk segitiga bersudut tegak. Macam mana kita nak kenal segitiga bersudut tegak? Ada 90 darjah dekat sini. Jadi dekat situ kamu boleh pakai teorem Pythagoras. Kamu boleh pakai teorem Pythagoras. Nak pakai teorem Pythagoras ni macam mana? Keluarkan dulu sisi yang paling panjang. Macam mana kita nak keluarkan sisi yang paling panjang? Kita tengok sudut 90 darjah dia. Okey, ini adalah 90 darjah. Yang berhadapan dengan 90 darjah adalah sisi yang paling panjang, iaitu P. Jadi letak P sorang-sorang. Sama dengan dia ada lagi dua sisi. Sisi pertama 9, sisi kedua 12. Ikut kamu nak letak 9 tambah 12 atau kamu nak letak 12 tambah 9, betul dua-dua. Jadi kat sini cikgu letak 9 tambah 12. Teorem Pythagoras masih belum lengkap. Sebab apa? Sebab kamu kena buat kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini dia punya teorem Pythagoras. Siapa yang salah keluarkan yang dalam kotak warna biru cikgu tunjuk ni, jawapan dia akan salah. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cara nak selesaikan dia. Tolong cikgu tekan kalkulator. Okey, masing-masing kita selesaikan dulu. 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Cuba tekan kalkulator. 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Dapat berapa? Dapat berapa? 225. Okey, 225. Okey. P kuasa 2 sama dengan 225. Kita tak nak P tu ada kuasa 2. Kita nak P sahaja. Nampak ni? Dia letak P je. Dia tak letak pun kuasa 2. Jadi bila kita nak P sahaja, kita kena pindahkan pun kuasa 2 ke sebelah. Kuasa 2 pindah ke sebelah dah jadi apa? Siapa tahu? Lupa. Amar RSG, kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi apa? Punca kuasa 2. Ya, punca kuasa 2. Jadi dekat sini cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. Punca kuasa 225 dapat berapa? 15. 15. Inilah jawapan dia. Maksudnya P dekat sini adalah 15 cm. P ni nilai dia adalah 15 cm. Itu cara nak cari panjang sisi menggunakan teorem Pythagoras. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu boleh. Okey, baik. Bagus. Okey, jadi dekat sini kita akan buat soalan C dulu. Kita akan buat soalan C dulu. Okey, untuk siapa-siapa yang tak print, yang ni kena lukis. Sebab kalau tak lukis, kamu buat jalan kerja je, takut kamu tak faham jalan kerja ni untuk apa. Okey. Jadi, rujuk contoh yang cikgu dah bagi dekat kiri, belah kiri ni, sambil kamu cuba buat soalan C. Cikgu bagi kamu 2 minit untuk selesaikan soalan C. Okey, boleh cuba buat Okey, bagus. Ramai dah dapat jawab. Okey, cikgu tunggu.
Okey, bagus. Buat. Kena boleh buat lo. Cikgu akan pergi satu step. Cikgu akan langkah satu step. Okey, pandai. Okey, Wan Alisha dapat buat tak tu? Syiham dapat buat ke Syiham? Dapat. Dapat. Ammar Muaz dapat buat ke? Okey. Benda Okey. ni lag lah, Ma. Dia macam Okey. lag sikit. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Okey, kita nak pergi kepada soalan C. Cikgu akan selesaikan soalan C. Okey, ingat cikgu ajar kamu ni step by step. Siapa yang dah buat, hantar je kat cikgu. Cikgu akan check. Cikgu tak tahu lagi jawapan dia. Lepas cikgu tahu jawapan, baru cikgu semak. Okey, jadi kita nak pergi kepada soalan C. Ingat, cikgu punya penjelasan ni sampai kamu tingkatan 5. Cikgu pelik satu benda je. Kenapa kena sampai tingkatan 5 orang mesti lupa pasal teorem Pythagoras? Kenapa? Sebab apa? Sebab teorem Pythagoras ni terus terang cikgu cakap masuk SPM. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan C. Jadi bila ada satu panjang sisi yang kamu tak tahu, contoh nilai P. Dia tak tahu nilai ni, panjang nilai dekat sini. Dan kamu tengok dia punya bentuk. Bila kamu tengok bentuk dia adalah segitiga bersudut tegak, kamu boleh terus pakai teorem Pythagoras. Kenapa cikgu cakap macam ni? Sebab dalam teorem Pythagoras, bukannya dekat bab teorem Pythagoras je. Nanti kamu akan jumpa dekat lain-lain bab dekat mana kamu akan boleh juga guna teorem Pythagoras. Konsep dia ada satu panjang sisi yang kita tak tahu dan dia punya bentuk adalah segitiga bersudut tegak. Segitiga yang ada 90 darjah. Okey, jadi cikgu nak keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Mula-mula sekali kita keluarkan sisi yang paling panjang. Dekat sini kita nampak dia sudut dia adalah 90 darjah. Jadi bila dia 90 darjah, yang duduk depan 90 darjah adalah sisi yang paling panjang. Jadi kita letak P. Sama dengan, kemudian ada lagi baki dua sisi iaitu 5 dengan 12. Kamu boleh je letak 5 tambah 12 atau 12 tambah 5. Jadi kat sini cikgu letak je 5 tambah 12. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Habis. Okey, jadi dekat sini kita tekan sahaja kalkulator. Kita selesaikan mana yang kita boleh selesaikan dulu. 5 kuasa 2. Masing-masing tekan kalkulator. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Dapat berapa? 169. 169. Pandai. Lepas tu macam tadi, kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi apa? Kuasa 2. Iya, itu je step dia. Itu sahaja step dia. Jadi bila kita letak punca kuasa 169, kita dapat P sama dengan 13 cm. Maksudnya panjang dekat P adalah 13 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, boleh. Okay. Keyword dia dekat sini, adakah kamu keluarkan teorem Pythagoras yang betul? Itu dia. Kalau kamu keluarkan teorem Pythagoras yang salah, salahlah jawapan kamu. Mana teorem Pythagoras kat sini? Ni yang cikgu buat, yang petak warna biru. Jadi ingat, keluarkan dengan betul. Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan A. Kita pergi pula kepada soalan A.
Okey, kita nak jawab soalan A. Masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, kita nak cari guna teorem Pythagoras. Kita nak keluarkan teorem Pythagoras. Okey. Jadi dekat sini kita dah tengok dua contoh. Kita dah tengok dua contoh dekat mana P menjadi panjang sisi terpanjang. Sekarang kita nak tengok pula contoh kalau P bukan sisi terpanjang. Maksudnya macam mana? Okey, nak keluarkan teorem Pythagoras, kita cari sudut 90 darjah. Lepas kita dah jumpa sudut 90 darjah, kita tengok yang dah berhadapan. Oh, dia bukan P dah. Dia adalah 25. Ini 25. Jadi dia bukannya statik pada P je. Mesti P je sisi paling panjang. Tak. Dia boleh juga nombor lain. Jadi 25 sama dengan ada lagi dua sisi P dengan 7. Kamu boleh je tulis P tambah 7 atau 7 tambah P. Ikut kamu. Jadi kat sini cikgu letak 7 tambah P. Kemudian Pythagoras tak lengkap lagi. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah teorem Pythagoras kita. Jelas ke semua? Cikgu keluarkan teorem Pythagoras tu. Jelas aku jelas. Okey, baik. Sekarang kita nak P. Jadi kita kena pindahkan 7 ke sebelah. Dia ada ekstra satu step berbanding tadi. Kalau tadi kita boleh terus tekan kalkulator 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Kalau tadi kita boleh terus tekan kalkulator 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Sekarang ni kamu tak boleh nak tekan 7 kuasa 2 tambah P kuasa 2. Tak boleh. Jadi kamu nak cari P tu, kamu kena pindahkan 7 ke sebelah. 7 tu positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Dia jadi apa? Negatif. Negatif 7 kuasa 2 sama dengan P kuasa 2. Jadi kat sini baru kamu boleh guna kalkulator. Okey, kita guna kalkulator kita. Kita tekan 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? Cepat. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Dapat berapa? Lesa, berapa Lesa? 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. 576. Okey, 576. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 2, 576. Jadi punca kuasa 576. Tekan pula kalkulator dapat berapa? 24. Iya, 24. Maksudnya panjang P ni adalah sama dengan 24 cm. Itu dia. Itu adalah cara nak cari nilai P. Di mana situasi P bukanlah yang terpanjang. Okey, jelas ke soalan A semua? Boleh faham? Boleh aku, boleh. Okey, baik. Okey, selesai soalan A. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Rujuk contoh yang cikgu dah selesaikan dekat A. Buat soalan B. Cari berapa nilai P dekat soalan B. Cikgu nak semak soalan yang tadi kejap. Oh, lajunya terus dapat. Laju. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Ramai dapat jawab. Bagus. Cikgu suka.
Okey, cuba ya. Kamu semua kena cuba tau. Cikgu punya tujuan malam ni bukan dekat sini. Cikgu tak berhenti dekat sini. Cikgu punya tujuan adalah kamu boleh buat soalan ni. Kalau kamu print, kamu boleh buat soalan A, B, C, D yang ni. Tapi sebelum cikgu nak pastikan kamu boleh buat soalan muka surat 143 ni, cikgu nak kena pastikan kamu faham dia punya konsep. Ni tujuan cikgu ni, A, B, C, D ni. Okey. Jadi cikgu nak bagi kamu faham konsep, cikgu pergi satu-satu. Jadi kena cuba buat. Okey, bagus. Ramai yang dah buat. 1 minit lagi. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, bagus. Habis dah 1 minit. Okey. Syiham, boleh ke cikgu mula buat kat depan ni, Syiham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan buat soalan B. Jadi masing-masing kena faham konsep ni. Kena faham ni betul-betul. Ini adalah simple. Kenapa cikgu cakap simple? Sebab dia ada satu je segitiga. Kalau kompleks, macam mana? Ni, kalau kamu tengok muka surat ni, ni dia dah mula kompleks. Maksudnya ada lebih daripada satu segitiga. Ada bentuk-bentuk lain lagi. Jadi kamu kena faham yang simple tu, barulah boleh buat yang kompleks. Okey, jadi soalan B, masing-masing boleh tengok. Kita nak cari nilai P. Siapa yang tak faham tengok betul-betul. Cikgu tak buat laju-laju pun. Cikgu tak terang laju pun. Cari nilai P. Jadi bila kita nak cari nilai P dalam teorem Pythagoras, jadi kita kena keluarkan dulu dia punya teorem Pythagoras. Mana nak keluarkan teorem Pythagoras? Cari dulu sisi yang paling panjang. Macam mana? Tengok sudut 90 darjah. Jadi yang depan daripada 90 darjah adalah 15. Maksudnya 15 kena duduk sorang-sorang. Sama dengan ada lagi dua baki sisi 12 dengan P. Kamu ambil je, kamu letak tambah 12 tambah P. Lepas tu buat apa? Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah dia punya teorem Pythagoras. Jelas ke semua? Sampai kotak biru cikgu buat ni boleh faham? Boleh ke? Nak dengar suara sikit boleh ke? Faham. Okey, baik. Okey, sekarang kita nak cari nilai P, kita kena pindahkan 12 ke sebelah. 12 ni positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Negatif. 12 kuasa 2 sama dengan P kuasa 2. Jadi kat sini kita tekan je. 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Kita dapat 81. P kuasa 2. Kuasa 2 kita pindah ke sebelah. Punca kuasa 81. Siapa tak dapat salin tau. Jadi dekat sini P punca kuasa 81 kita dapat 9. Ini jawapan dia. Maksudnya P dekat sini adalah 9 cm.
Jelas ke semua? Boleh faham? Yang ni boleh faham? Pakai mentarang. Okey. Boleh, boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak teruskan pula soalan yang berikutnya. Okey, habis dah. Selesai dah dekat sini. Kita pergi pula kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4 konsep dia sama je. Cuma pada soalan nombor 4 ni dia ada ubah ayat soalan dia. Macam mana? Okey, tengok ni. Cari nilai X bagi segitiga bersudut tegak guna teorem Pythagoras. Berikan jawapan yang betul kepada dua tempat perpuluhan. Ada juga soalan yang minta dua tempat perpuluhan. Keadaan dia adalah apabila kamu tekan punca kuasa, kamu tak dapat nombor bulat. Contoh, sekarang masing-masing tekan punca kuasa 81, dapat berapa? Punca kuasa 81 dapat berapa? Tekan, dapat berapa semua? Mana orang ni? 9. 9. Okey, kita dapat 9. Jadi ini adalah situasi dekat mana kita dapat nombor bulat. Kalau dapat nombor perpuluhan ni macam mana? Okey, sekarang cikgu nak kamu semua tekan punca kuasa 80. Okey, sekarang tekan punca kuasa 80 dapat berapa? Point 94. Ya, 8.9442. Cikgu tulis panjang-panjang terus. Okey, cikgu nak ajar kamu tentang dua tempat perpuluhan ni. Jadi bila dia minta dua tempat perpuluhan, kamu kena buat macam cikgu tunjuk kat depan ni. Cikgu tunjuk slow-slow. Kamu kena tengok betul-betul. Dua tempat perpuluhan dikira daripada titik perpuluhan ke belakang. 1, 2. Maksudnya kamu kena stop sampai sini. Lepas tu kamu kena buat apa? Kamu tak boleh buat dia terus buang je 4, 2, 7 tu. Kamu kena buat perbundaran. Kamu kena buat perbundaran. Jadi perbundaran ni nota cikgu bagi salin. Apa maksud perbundaran? Perbundaran ni ada dua keadaan. Yang pertama adalah nombor tu adalah lagi kecil daripada 5. Kecil daripada 5. Maksudnya apa? Maksudnya nombor tu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Lagi satu kita panggil dia besar daripada 5. Maksudnya kita mulakan dengan 5. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi apa benda ni? Kalau dia kecil daripada 5, dia tak perlu tambah 1. Ni nota salin. Tak perlu tambah 1. Kalau dia besar daripada 5, perlu. Kita kena cakap perlu tambah 1. Apa tu? Apa tu semua tu? Tak faham lah. Okey, tengok ni. Mana kita nak kena tengok kalau dia kata perbundaran. Selepas kamu potong line biru tadi, nombor ni yang kamu kena tengok. Nombor dia adalah nombor 4. Maksudnya nombor 4 termasuk pada kecil dari 5. Maksudnya tak perlu tambah 1. Jadi dekat sini bila kita bundarkan kita dapat 8.94. Jadi kamu boleh terus potong 427. Jadikan dia kosong. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, baik. Okey, tengok pula Kak cikgu bagi situasi. Sekarang kita dapat 8.94. Cikgu letak 756. Dia bagi jawapan dalam dua titik perpuluhan. Ini titik perpuluhan kita, dia minta 2. 1, 2. Kita buat palang dekat sini. Kita bulatkan nombor lepas palang ni.
Lepas tu kita rujuk nota cikgu bagi. Nombor 7. Oh, ada dekat sini. Maksudnya dia kena tambah 1. Tambah 1 kat mana? Tambah 1 dekat 4. Jadi bila kita nak bundarkan, dia akan jadi 8.95. Lepas tu tak payah dah nak salin. Ini dia dua situasi dia. Situasi yang dekat atas adalah apabila dia tak perlu tambah 1. Situasi yang dekat belah bawah adalah apabila dia perlu tambah 1. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ni nota. Okey, cikgu tak salin, tak padam nota tu. Masing-masing sila salin. Okey, cikgu akan buat dulu soalan A. Masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Nak selesaikan ni, buat teorem Pythagoras macam tadi. Okey, ini sudut 90 darjah dia. Oh, depan dia ada X. Jadi kita letaklah X tu duduk sorang-sorang. Sama dengan ada lagi dua sisi 8 dengan 17. 8 tambah 17. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey, kita tekan 8 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2. Bila kamu tekan, sambil-sambil tekan tau. Kamu tekan 8 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2, kita dapat 353 kuasa 2. Kuasa 2 pindah pula ke sebelah, kita dapat punca kuasa 353. Sekarang cikgu nak masing-masing tekan. Punca kuasa 353 dapat berapa? 18.79. Okey, oh terus bundarkan. Bagus. Maksudnya boleh faham perbundaran. Untuk siapa-siapa yang tak faham dan dia tekan kalkulator sekarang. Punca kuasa 353. Cikgu tekan 18.7889 bla 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 bla. Ada lagi nombor. Jadi sekarang dia minta dua tempat perpuluhan. Kita fokus kepada titik perpuluhan kita. Dia minta dua. Bila dia minta dua, langkahlah dua. 1, 2. Maksudnya sampai situ kita nak stop. Jadi bila kita nak stop, tak boleh main stop macam tu. Tak boleh je terus buang 829. Kamu kena tengok nombor belakang palang yang kamu buat. Nombor belakang palang tu nombor 8. Dekat mana nombor 8? 8 dia adalah lagi besar daripada 5. Maksudnya kena tambah 1. Tambah 1 dekat mana? Tambah 1 pada 8 di depan. Jadi dekat sini X. Jawapan dia 18.79. Ini dia teknik perbundaran. Jelas semua? Boleh faham ke? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Okey, kita cuba buat satu lagi soalan. Masing-masing cuba selesaikan soalan C. Okey, cuba selesaikan soalan C. Lepas tu dah siap hantar kat cikgu. Cikgu bagi 2 minit. 2 minit. Oh, yo lajunya. Bagus. Good job. Okey, tepat pukul 9:33, cikgu akan terangkan 33 lah, nanti kan tak sempat pula. Tepat pukul 9:33, cikgu akan terangkan. Okey, bagus. Ramai yang boleh buat.
Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Cuba buat tahu semua. Okey, cuba buat. Nak pukul 9.33 dah ni. Betul tak cikgu? Okey. Cikgu check nanti cikgu buat kat depan boleh check nanti kita compare jawapan sama-sama Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, masing-masing boleh ke cikgu nak mula buat soalan dekat depan? Nak Boleh. dengar suara sikit? Okey, baik. Okey, sekarang kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Ingat, cara nak keluarkan teorem Pythagoras takkan berubah. Jadi, ini adalah sudut 90 darjah. Tengok depan dia. Oh, depan dia ada X. Jadi, bila ada X, kita letak X. Sama dengan sisi yang kedua, 7 dengan 21. Kamu letak 7 tambah 21. Lepas tu, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ni je. Lepas tu kamu tekanlah. 7 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 490. Jadi kuasa 2 ni pindah ke sebelah. Dia akan jadi punca kuasa 490. Okey, masing-masing. Cuba tekan punca kuasa 490. Dapat berapa? 21.135. Okey. Jadi dekat sini kita tekan, kita akan dapat 22 lah. 22. Kita tekan, kita dapat 22.1359. Okey, dia nak 2 titik perpuluhan. 2 tempat perpuluhan. Daripada titik perpuluhan ni kita gerakkan 2 kali. 1, 2. Okey, kita stop kat situ. Kita buat palang. Maksudnya kita nak berhenti sampai situ. Lepas kita dah buat palang, kita tengok nombor dekat belakang. Oh, nombor 5. Nombor 5 ada dekat sini. Jadi, bila ada dekat situ, maksudnya kita kena tambah 1. Jadi, X adalah sama dengan 22.14. Ini dia punya jawapan. Jelas ke semua untuk soalan nombor 4? Nombor yang seterusnya ni boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Senang je kan? Okey, jadi kita akan pergi. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan B pula. Cuba buat soalan B. Okey, cuba selesai. Okey, cikgu bagi 2 minit. Tepat pukul 9.38 cikgu mula buat. Cuba buat tau. Okey, 1 minit lagi. Cuba buat
Okey, bagus. Bagus, bagus, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi cikgu nak tanya Amar RSG. Dapat buat ke Amar RSG? Naik go, senang. Senang, bagus. Cikgu tanya Amar Muaz pula. Amar Muaz dapat buat ke Amar Muaz? Alamak, tak dengar pula. Okey, Syiham. Syiham dapat buat ke Syiham? Wah, tak dengar pula. Aisyah Zahra. Aisyah Zahra dapat buat? Dapat. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan ni. Cari dulu dia punya teorem Pythagoras. Ini sudut 90 darjah dia. Depan dia 21. Jadi kita letak 21. Sama dengan ini adalah panjang dia. Lagi 2 baki. X dengan 6. Jadi cikgu buat 6 tambah X. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Konsep yang sama. 6 kuasa 2 pindah ke sebelah. 21 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Tekanlah kalkulator 21 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Kita dapat 405. X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah punca kuasa 405. Bila kita tekan punca kuasa 405, kamu akan dapat X adalah sama dengan 20.1246. Sekarang dia nak 2 tempat perpuluhan sahaja. 1, 2. Maksudnya kita stop dekat sini. Kita tengok dekat nombor belakang. 4. Jadi tak perlu tambah. 4 tak perlu tambah. Jadi jawapan dia adalah 20.12. X sama dengan 20.12 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, last soalan. Untuk yang ini kita pergi kepada soalan D. Okey, jadi masing-masing boleh cuba selesaikan soalan D. Okey. Dah siap hantar kat cikgu hantar kat cikgu. Cikgu nak check yang tadi tu. Bagus. Okey, pandai. Okey, pandai. Laju. Baik, Khalif. Khalif dapat buat ke Khalif? Tengah buat. Okey. Lepas ni kita masuk kepada soalan penyelesaian masalah. Oh, ada yang dah boleh buat dah. Okey, bagus. Good job. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Tepat pukul 9.43, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Buat yang semua. Wan Alisha okey tak tu? Dapat buat ke Wan Alisha?
Dapat. Okey. Okey, 1 minit lagi. Hantar kat cikgu, hantar kat cikgu semua. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu nak mula buat soalan dekat depan. Boleh ke masing-masing cikgu nak buat soalan dekat depan? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, aduh. Semua dah layu dah, sabar. Lepas ni kita nak pergi kepada soalan yang lebih mencabar. Okey, jadi macam biasalah kita cari teorem Pythagoras dia. Ni sudut 90 darjah, depan dia 17. Jadi 17 sama dengan 1, 2, ada lagi 2 sisi. 6 tambah dengan X. 6 tambah X. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Yang ini mesti betul. Siapa salah yang ni, salahlah yang lain. Jadi sekarang kita pindahkan ni ke sebelah. Kita akan dapat 17 kuasa 2. Ya, cikgu ubah warna. 17 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Kita tekan kalkulator 17 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Kita dapat 253 sama dengan X kuasa 2. Kuasa 2 pula pindah ke sebelah. Kita akan dapat punca kuasa 253 sama dengan X. Jadi kat sini kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 15.9059. Apa situasi dia sekarang? Kita nak 2 tempat perpuluhan. 1, 2. Kita buat palang. Kita tengok nombor di sebalik palang. 5 tu kena tambah 1 tak? Cikgu nak dengar suara. 5 tu kena tambah 1 tak? Kena. Kena. Jadi dekat sini 15.90 tambah 1 dapat 1. Jadi dekat sini X sama dengan 15.91. Itulah jawapan bagi soalan D. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, ni soalan dia. Okey, habis. Jadi kita pergi melangkah. Ni dah muka surat terakhir dah. Ni adalah muka surat yang terakhir. Lepas tu yang bawah ni kalau sempat kita pergilah 1, 2. Tapi cikgu plan untuk jadikan dia sebagai homework lah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu nak, okey, sebelum kita nak buat soalan ni, cikgu nak masing-masing buka kamera dulu. Cikgu nak tengok ni berapa ramai lagi orang ada ni. Okey, lagi. Cepat. Takut ada yang dah tidur dah. Okey. Amar RSG, Amar dah makan dah, Amar? Belum. Oh, belum. Lepas ni ke makan? Ke diet? Tak lah. Okey, yang lain boleh buka kamera juga. Cikgu nak tengok ni. Lesa Isbat, Lesa setakat ni boleh jelas ke Lesa? Boleh. Boleh. Okey. Zahra Humaira setakat ni okey? Okey.
Okey, Darwisi macam mana? Darwisi ada soalan nak tanya? Tak ada, amboi. Okey, bagus. Okey, jadi mana Wang Alisha? Mana Nur Aisyah? Okey, Akilah, jelas ke Akilah? Boleh faham ke soalan-soalan cikgu bagi ni Akilah? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang mencabar. Tak adalah mencabar, maksudnya memerlukan penyelesaian masalah. Cikgu nak kamu semua cuba buat soalan-soalan ni. Cikgu nak kamu cuba buat sebab dalam tadi cikgu ajar senang je. Cikgu ajar senang, tapi masuk kepada soalan yang macam ni, kamu kena fikir, kamu kena perah otak tu, kena perah cari idea macam mana nak dapatkan nilai X tu. Okey, jadi cikgu tunjuk satu contoh situasi soalan. Cikgu hanya terangkan kita punya contoh saja dan kamu akan buat A, B, C, D. Jangan risaulah, cikgu akan tunjuklah. Okey, situasi dia sekarang kamu tak nampak bentuk segitiga dia. Jadi, masing-masing kita nak cari nilai X. Nilai X dia berada di sini. Kamu kena fikir, sekarang ni aku ni belajar teorem Pythagoras. Maksudnya nak ke tak nak aku kena keluarkan teorem Pythagoras tu. Okey. Jadi aku kena keluarkan juga teorem Pythagoras tu. Teorem Pythagoras ni ada satu je bentuk yang kita boleh pakai. Apa bentuk dia? Segitiga bersudut tegak. Jadi daripada jawapan ni, daripada soalan ni, kamu kena keluarkan mana segitiga bersudut tegak dia. Jadi dekat sini cikgu pekatkan guna warna merah bagi nampak segitiga bersudut tegak. Okey, ni X. Jadi dekat sini cikgu ada segitiga bersudut tegak. Ni dia segitiga bersudut tegak cikgu. Jadi mana 90 darjah? Ini dia 90 darjah cikgu. Jadi bila daripada sini, daripada idea. Ni idea, inilah yang kita panggil sebagai idea. Dalam matematik kita sangat mementingkan idea. Sebab apa? Sebab kalau cikgu jumpa jawapan X tu contohlah. Soalan matematik ada 4 markah. 4 markah. Bila cikgu dapat nilai X ni satu je markah. Nilai X ni bila kamu dapat satu je markah. Lagi 3 markah kat mana? 3 markah tu adalah pada idea. Sebab tu penting idea ni. Okey. Jadi cikgu akan mula selesaikan soalan di hadapan. Selepas kita dah dapat bentuk segitiga yang warna merah, kita kena dapatkan ukuran dia. Okey, benda yang paling penting kat sini bila kita nampak segi 4. Segi 4 adalah kamu kena faham konsep segi 4 ni. Panjang kiri sama dengan panjang kanan, panjang atas sama dengan panjang bawah. Maksudnya daripada sini cikgu petakkan guna warna biru untuk bentuk segi 4. Panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan. Maksudnya panjang dia ada 15 dekat sini. Jadi satu bahagian kita dah dapat dekat situ. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Seterusnya, panjang dekat atas sama dengan panjang dekat bawah. Jadi panjang ni adalah 7 cm. Cikgu nak tanya kamu macam mana cikgu nak dapatkan panjang yang sebelah ni? Macam mana cikgu nak dapatkan panjang yang sebelah ni? Macam mana cikgu nak dapat panjang yang cikgu bulatkan tu? Kamu kena fikir tu, kamu kena fikir. Macam mana cikgu nak dapat? Siapa tahu ideanya? Khalif tahu ke Khalif? Nak dapat tu macam mana? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Full panjang dia 15. Panjang sini 7. Rasa-rasa berapa kat sini? Ada dah idea kali? Apa? 8. Macam mana dapat 8? Tolak. Iya. Apa tolak apa? Iya. Pandai. Jadi dekat sini nak dapat yang dalam ni 15 full. Tolak dengan 7. Kita dapat 8. Itulah kita punya panjang sisi. Jadi kita dah dapat kita punya segitiga adalah sini X, sini 15, sini 8.
Jadi bila kita dah dapat segitiga, kita selesaikan ikut teorem Pythagoras. Jadi keluarkan teorem Pythagoras. Ini 90 darjah, depan dia X. Jadi kita keluarkan X sama dengan sisi pertama, sisi kedua. 15 tambah 8. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Selesaikan. 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, 289. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Punca kuasa 289. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Punca kuasa 289. Dapat berapa? 17. 17. Maksudnya X ni adalah sama dengan 17 cm. Inilah ideal. Inilah kita panggil ideal. Idea yang cikgu perlukan dekat sini adalah nak mendapatkan 15 ni. Macam mana? Panjang kiri sama dengan panjang kanan. Dah selesai. Idea yang seterusnya adalah cara dah dapatkan 8 dekat belah bawah ni. Macam mana? Mula-mula cikgu buat panjang atas sama dengan panjang bawah. Atas dia 7, maksudnya bawah dia 7. Full dia adalah 15. Bahagian yang warna biru ni 7. Jadi macam nak dapat panjang warna merah ni? 15 tolak 7, dapatlah 8. Jadi bila dah dapat 8, cikgu keluarkan dia punya segitiga bersudut tegak. Cikgu buat teorem Pythagoras. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan A. Senang je. Okey, kita pergi kepada soalan A. Okey, cikgu nak kamu cuba buat soalan A. Cuba dulu. Sebab apa? Sebab kalau cikgu buat je terus, nanti kamu tak ada idea nanti. Kamu tak ada idea macam mana nak selesaikan. Okey, cikgu bagi masa. Cuba buat. Dia konsep dia, soalan A ni sama je macam contoh yang cikgu tunjuk. Okey, cuba selesaikan. Ini panjang sisi dia sama okey. Okey, cuba cari nilai X dia. Cikgu bagi 3 minit. Cikgu bagi 3 minit. Okey, cuba buat. Khalif, rasa-rasa ada idea tak tu nak buat tu? Ada. Ada. Okey, tepat pukul 10 cikgu tunjuk Okey, bagus. Ada yang dah dapat. Wow. Panjang full dia. Okey, pandai. Betul. Bagus. Okey, take your time. 2 minit lagi. Okey, betul. Bagus. Oh, iya ke? Baik.
Okey, ada orang betul juga. Wow, 3 orang dah betul. Bagus. Bagus, bagus. Cikgu suka. Macam tu pula. Okey. Sama-sama. Okey, 2 minit lagi. Cuba buat. Lesa dapat tak ni, Lesa? Tengah cuba. Okey, baik. Wow. Kali dapat. Bagus. Pandai. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Cikgu mengucapkan tahniah lah kepada yang boleh buat tu. Cikgu suka. Okey, jadi dekat sini untuk yang tak dapat boleh tengok dekat depan. Syiham dapat ke Syiham untuk soalan A ni? Aisyah Zahra dapat ke soalan A ni? Dapat. Baik, okey. Jadi dekat sini cikgu akan tunjuk mencari nilai X. Okey, kita ada X kat sini tau. Kita ada X. Jadi bila kita ada X kat sini, cikgu pekatkan X ni. Cikgu nak bagi nampak dia punya sudut 90 darjah. Okey, ni segitiga kita. Jadi dia punya sudut adalah bawah dia 4. Okey, kita dah dapat 4. Ni 4. Okey, dah betul dah. Sekarang ini pun 4. Jadi kalau baki kita nak dapat dekat sini adalah full dia 7, tolak dengan 4, kita dapat 3. Itu sahaja. Jadi segitiga kita adalah panjang yang ni 3, panjang yang bawah ni 4. Ini adalah X kita. Kamu selesaikan guna teorem Pythagoras. Yang paling panjang yang mana? Ini sudut 90 darjah dia yang duduk depan dia. X tu paling panjang. Sama dengan kita ada 3 dengan 4. 3 tambah 4. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 kita dapat 25. Kuasa 2 pindah ke sebelah kita dapat punca kuasa 25. X adalah sama dengan 5 cm. Inilah jalan kerja dia. Siapa yang tak dapat boleh salin. Boleh salin. Jadikan dia sebagai rujukan. Okey, jelas ke semua penjelasan daripada cikgu ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Kita pergi pula kepada soalan B. Mana soalan B ni? Okey, kita pergi kepada soalan B. Rujuk contoh yang cikgu dah terang dekat A. Cuba masing-masing buat soalan B. Siapa yang tak print, dia kena lukis. Nanti tak tahu dia buat jalan kerja ni untuk apa. Okey, jadi macam biasa, cikgu bagi 3 minit untuk selesaikan soalan B. Lama tu, lama. Jadi manfaatkan masa. Ni sekarang ni adalah sesi buat latihan bersama. Sesi buat latihan bersama. Jadi manfaatkan masa ni. Sebab apa? Sebab kalau cikgu dah, bila kita buat, kita tak dapat. Tapi bila kamu tengok yang cikgu buat kat depan, kita boleh nampak silap kita kat mana. Tapi kalau kita tak buat, kamu tengok je apa cikgu buat kat depan, kamu tak akan sedar kesilapan kamu dekat mana. Okey, jadi cuba selesaikan soalan B. Ini dia soalan B. Jangan risau, cikgu akan tunjuk. Cikgu akan tunjuk, jangan risau.
Okey, ada yang dah dapat dah. Bagus. Okey, 2 minit lagi. Okey, cuba. Khalif tengah cuba ke Khalif? Amar RSG tengah mencuba ke? Tengah berusaha sedaya upaya. Okey, baik. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, ada seorang je dapat. Lama dah ni cikgu bagi. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan mula terangkan soalan di hadapan. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan B. Masing-masing kita pergi kepada soalan B. Untuk soalan B ni, tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit? Tengah tengok ke? Ya. Tengah Okey, baik. Okey. Jadi ini X kita tahu. Cikgu keluarkan kita punya X ni. Masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, cikgu keluarkan X cikgu. Cikgu keluarkan X cikgu. Cikgu copy. Cikgu copy. Okey. Ini adalah segitiga kita yang pertama. Ini adalah segitiga kita yang pertama. Mana? X kita. Tengok kedudukan X kita. X kita dekat sini. Jadi daripada X tu kita buat segitiga kita. Ni adalah segitiga yang ada X.
Okey, jadi daripada segitiga yang ada X ni, kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Maksudnya apa? Okey, tengok. Ini sudut 90 darjah. Okey, ni kita bagi 16. Jadi kat sini kita dapat 16 sama dengan X tambah TQ. Daripada T pergi kepada Q. TQ. TQ. Ataupun QT, betul juga. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi daripada sini kita tak boleh nak terus buat. Kita tak boleh nak terus buat soalan ni. Kita tak boleh nak terus buat. Kenapa? Sebab kita tak tahu nilai TQ ni. Jadi bila kita tak tahu nilai TQ, kita nak buat macam mana? Kita ada satu lagi maklumat. Kita nampak dia mempunyai panjang yang sama. Panjang QS, panjang TQ ni, cikgu tunjuk panjang daripada T ke Q adalah hasil daripada Q ke S, T ke S, T ke S tambah ni T ke S tambah S ke Q. Jadi kita nak cari panjang S ke Q. Kita jumpa dia punya lagi satu segitiga. Ni S ke Q. Jadi ini adalah SQ kita. Jadi daripada sini ni 90 darjah kita. Kita tengok ada 10. 10 sama dengan panjang QR. QR kita 8 tambah panjang SQ kita. SQ kita adalah yang kita nak tahu. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Selesaikan, selesaikan. 8 pindah ke sebelah kita dapat negatif 8 kuasa 2 sama dengan SQ kuasa 2. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 kita dapat 36. SQ kuasa 2 pindah ke sebelah punca kuasa 36. Jadi kita dapat sini 6. SQ kita sini 6. Dia mempunyai panjang yang sama dekat sini. Jadi bila dia mempunyai panjang yang sama maksudnya sini 6. Jadi TQ adalah 6 tambah 6 sama dengan 12. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk kat depan, boleh faham? Faham. Jadi bila kita dah ada 12, masukkan dalam 16 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. 12 pindah ke sebelah. 16 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. 16 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 kita dapat 112. X kuasa 2 pindah ke sebelah, kita akan dapat jawapan dia X sama dengan 10.58. Ini dia punya jawapan. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, jadi inilah dia punya jalan kerja. Salin, cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Jadi dekat sini, penting. Dia soalan yang sama. Idea je yang menentukan kita dapat tak jawab soalan ni. Siapa-siapa yang tak dapat salin. Salin ni. Ni cikgu buat warna ni nak bagi nampak beza. Beza dia. Okey. Jadi daripada sini, siapa-siapa yang belum salin, salin. Siapa yang dah siap boleh mula terus jawab soalan C. Okey, boleh cuba jawab soalan C. Siapa yang dah siap boleh cuba jawab soalan C. Siapa yang belum siap salin. Sebab apa? Sebab daripada latihan lah akan asah kita punya penyelesaian masalah.
Okey, 1 minit lagi. Okey, Wan Alisha dapat tak soalan yang seterusnya ni? Apa cikgu? Dapat tak soalan C tu? Macam dah dapat tapi susah sikit nak buat. Susah sikit nak buat. Okey. Okey, jadi Cikgu. ya. Kalau dapat jawapan itu, jadinya jawapan dia sama jugalah dengan X tu eh? Ya, betul. Oh, okey. Betul lah. Okey. Okey, jadi dekat sini cikgu akan terangkan dah jalan kerja ni, masing-masing boleh tengok. Okey, tengok tau sebab ni benda ni melatih kamu punya pandangan tau dalam menyelesaikan sesuatu masalah geometri. Jadi sekarang kamu kena faham, cikgu akan keluarkan bila kita nak dapatkan X, kamu kena faham bila dia dalam keadaan petak macam ni. Ni cikgu pekatkan ni. Bila dia dalam keadaan petak macam ni, maksudnya apa? Maksudnya panjang dekat atas sama dengan panjang dekat belah bawah. Jadi panjang dekat atas sama dengan panjang dekat belah bawah. Jadi X ni, kita nak dapat X, kita kena cari dulu panjang dekat atas. Macam mana kita nak cari panjang dekat atas? Tengok kita punya segitiga. Segitiga pertama yang warna biru. Jadi yang belah warna biru, ini 90 darjah kita. Keluarkan teorem Pythagoras yang berhadapan dengan dia 10. Sama dengan ni 8 tambah B pergi kepada F. BF. Lepas tu kuasa 2. Jadi daripada warna biru tu sebenarnya kita dah ada daripada B ke F. Kemudian daripada warna hijau, mana hijau dia? Okey, cikgu buat. Okey, ni segitiga warna hijau kita. Ni segitiga warna hijau kita. Untuk segitiga warna hijau, mana 90 darjah? Okey, ni 90 darjah kita. Depan dia 25. 25 kuasa 2. Sama dengan DE 7 tambah FE. Kuasa 2. Maksudnya bila kita ada BF dengan FE, kita dah ada nilai sama dengan nilai X dekat situ. Jadi kita kena selesaikan yang warna biru dengan warna hijau ni. Macam mana nak selesaikan? Pythagoras theorem. 8 kuasa 2 pindah ke sebelah. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 sama dengan BF kuasa 2. Okey, kita selesaikan. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Kita dapat 36 kuasa 2 pindah ke sebelah. Kita dapat punca kuasa 36. Punca kuasa 36 dapat berapa semua? 6. 6. Maksudnya BF ni 6. Okey. Untuk warna hijau, 7 kuasa 2 pindah ke sebelah. 25 kuasa 2 tambah pindah ke sebelah jadi tolak. Sama dengan FE kuasa 2. Jadi 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 kita dapat 576. Kuasa 2 pindah jadi punca kuasa. Punca kuasa 576 dapat berapa? 24. 24. Jadi sini 24. Jadi bila kita nak dapat X sama dengan 6 tambah 24.
Jadi X adalah sama dengan 30 cm. Inilah dia punya jalan kerja. Cikgu nak semua orang salin elok-elok, salin kemas-kemas. Inilah struktur soalan nanti. Inilah struktur. Kalau kita nak tengok kita betul-betul faham ke tak teorem Pythagoras, inilah dia soalan-soalan yang kita kena selesaikan. Ni kita selesaikan ni pakai teorem Pythagoras. Cumanya kita tambah lagi penyelesaian masalah. Ni dia. Okey, Wan Alisha, jelas ke? Sama ke dengan idea Wan Alisha tu? Sama ke? Ke tak sama? Okey, Ahmad RSG, jelas ke Ahmad RSG? Okey, semua cikgu nak tanya, jelas ke penjelasan cikgu dekat soalan tu? Boleh faham? Jelas. Okey, baik, salin semua. Okey, jadi yang mana yang tengah salin boleh salin elok. Okey, yang dah siap salin, sila buat soalan yang terakhir. Ni dah soalan terakhir dah, lepas tu habis dah kelas kita. Ni adalah sesi latihan. Janganlah kamu tak buat. Sebab sesi latihan ni kamu kena manfaatkan. Sebab cikgu tengah kat depan sekarang ni. Cikgu boleh tunjuk kat mana betul, kat mana salah. Zahra Humaira, jelas ke? Boleh faham? Okey. Jelas. Okey, bagus. Wow, Khalif dah siap. Bagus. Betul. Alhamdulillah. Okey, cikgu bagi 2 minit lagi untuk soalan ni. Bagus. Okey, cuba buat 1 minit lagi. Okey, jap cikgu check. Dia bukan 6. Dia 2. Bukan 6 tu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan, cikgu akan selesaikan soalan ni di hadapan. Okey, masing-masing tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit, tengah tengok ke?
Baik, tak ada orang ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, jangan ngantuk lagi semua. Ni soal ni sesi latihan. Kamu kena buat latihan ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini macam mana cara nak selesaikan soalan ni. Okey, nak selesaikan soalan ni adalah kamu kena keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Okey, X dia dekat mana? X dia dekat sini. Cara dia macam mana? Cara dia daripada sudut ataupun panjang yang warna biru ni kamu dapat teorem Pythagoras dia. Apa teorem Pythagoras dia? Daripada warna biru kita dapat keluarkan ni sudut 90 darjah, ni 10. 10 sama dengan 8 tambah daripada T ke R. Ini T ke R. Jadi ini T ke R. T ke R. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu je. Jadi 8 kuasa 2 pindah ke sebelah. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 sama dengan TR kuasa 2. Kita tekanlah kalkulator. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Kita dapat 36. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 2. Jadi kita dapat 6 sama dengan 6. Jadi T ke R adalah 6 cm. Siapa dah dapat 6 sekarang dia dah boleh dapat markah. Okey, kemudian kita nak X. X ni kat sini. Jadi kita kena keluarkan. Okey, ini adalah kita punya segitiga. Yang seterusnya. Kenapa kita nak cari segitiga yang seterusnya? Sebab kita nak cari panjang T ke Q. Jadi panjang T ke Q. Okey, ini 90 darjah dia berhadapan dengan dia 5. 5 sama dengan 3 tambah T ke Q. TQ. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. 3 ni positif pindah ke sebelah. Dia jadi negatif. Sama dengan TQ. Jadi dekat sini tekan kalkulator 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 kamu dapat 16. Kuasa 2 pindah ke sebelah punca kuasa 16 kamu dapat P. TQ sama dengan 4. Jadi ni 4. Ini 6. Macam mana kita nak dapat X? Macam mana kita nak dapatkan X semua? Cikgu nak tanya. Cikgu dah bagi sampai situ dah. Macam mana kita nak dapatkan nilai X? Hello. Macam mana kita nak dapatkan nilai X kat sini? Kita dah ada 6 dengan 4 ni. Macam mana kita nak dapatkan nilai X? Tolak. Ya. Ambil lagi 6 tolak dengan 4. Jadi dekat sini kita dapat 2. Jadi 2 cm ni jawapan X 2 cm. Okey, cikgu bagi masa untuk salin. Siapa-siapa yang tak dapat tu sila salin. Ada yang dapat, bagus sekali. Nampak dah boleh faham. Jadi inilah idea-idea yang kita perlukan dalam menyelesaikan teorem Pythagoras. Jadi benda ni benda penting tau. Benda yang penting. Jadi dekat sini ingatlah soalan dalam matematik tu dia boleh twist. Twist lah banyak mana. Twist ni maksudnya dia boleh pusing, dia boleh putar belikkan. Putar belikkanlah banyak mana pun, tapi bila konsep kita kukuh, kita boleh selesaikan semuanya. InsyaAllah. Okey, jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak sembang-sembang sikit yang terakhir ni. Kita dah nak habis dah kelas kita. Wan RSG terkeluar ke? Okey, Wan Alisha. Wan Alisha, jelas ke Wan Alisha? Jalan-jalan kerja yang cikgu tunjuk ni? Tak ada. Zahra Humaira. Zahra Humaira, jelas ke jalan-jalan kerja yang cikgu tunjuk ni? Jelas. Okey. Akilah. Akilah boleh faham ke semua jalan kerja yang cikgu tunjuk? Boleh. Okey. Nanti tengoklah rakaman macam mana cikgu selesaikan satu-satu. Cikgu memang selesaikan satu-satu. Tak laju pun. Ni muka surat ni. Banyak dah cikgu selesaikan. Cikgu siap buka satu-satu lagi. Nanti kamu boleh tengok balik rakaman.
Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat. Bye.